مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan kongsikan ada baru ni 11 orang yang didapat doa malaikat. Betul? Ada yang ingat? Cuti 2 hari terus lupalah. Tak apa. Nanti masuk kahuk. Okey? Ingat ada 11 orang yang Nabi yang mana dia ni akan dapat doa malaikat. Di antaranya dia baca doa, dia baca amin sama dengan amin waktu jemaah. Betul? Siapa lagi? Yang paling tak akhir apa? Okeylah yang paling last, yang paling last. 11 orang yang dapat doa malaikat yang paling tak akhir apa? Sakit. Menjarah orang sakit. Siapa jawab tu semoga Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang berkat untuk dia. Jadi hari ni saya akan kongsikan ada 7 golongan orang yang kata baginda Nabi SAW, dia ni akan dapat naungan. Tahu naungan? Pada hari akhirat, pada hari kiamat, yang mana tidak akan ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita panas, ada payung, betul? Boleh pakai payung. Ada panas, boleh masuk kereta, ada aircon. Tetapi pada yaumul mahsyar, pada hari kiamat, tak ada zil, tak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapakah 7 orang itu? Yang pertama adalah yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah Al-Amir Al-Adil, pemimpin yang adil. Ni yang pertama. Pemimpin yang bersikap adil dalam amanat. Dia betul-betul mengelola dengan baik. Tidak terlalu melampaui batas dan tidak meremehkan. Keadilannya tak beralih kepada harta dan tidak beralih pada kesenangan dunia. Itulah pemimpin yang akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Faham? Siapakah pemimpin tu? Nabi mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini, setiap kamu ini adalah pemimpin. Dan kamu akan ditanya mengenai pemimpinan kamu. Ada yang jadi pemimpin keluarga, ada yang jadi pemimpin masyarakat, ada yang menjadi pemimpin umat. Maka semua daripada kita ini adalah pemimpin dan kita layak untuk mendapat naungan ini bila mana kita adil dalam tugas kita, dalam amanah kita. Jadi untuk mendapatkan naungan yang pertama ini, pemimpin yang adil ini, kita juga mampu. Kita berbuat adil sesuai menurut syariat. Faham? Yang kedua adalah orang pemuda yang dia ini tumbuh. Dia ini tumbuh. Pemuda ni kan dia tumbuh. Daripada kecil dia nak ke dewasa tu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa disebut dengan pemuda? Sebab pemuda memang asalnya nafsunya sangat tinggi kepada dunia dan kebanyakan pemuda ni dia ni lalai daripada akhirat. Betul. Betul lah. Kita tengok orang remaja. Pemuda ni macam remaja. Lebih kurang remaja, nak ke dewasa. Bagaimana dia punya nak up tu. Dia nak up dia tu, masa nak up dia tu, kalau dia ini tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ramai ulama mengatakan masa remaja ini gunakanlah anak-anak untuk belajar Al-Quran, untuk anak-anak belajar ilmu agama. Sebab bila dia belajar Al-Quran, belajar ilmu agama, dia akan sibuk dekat situ.
maka dia akan dapatlah naungan arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Pemuda yang rajin solat berjemaah dekat masjid, kan, rajin kan, solat subuh, kan, akhlaknya pun baik pada mak ayah, dialah pemuda yang akan jadi harapan dan mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Okay, itu yang kedua. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah orang yang hati dia ada ta'alluq kepada masjid. Hati dia ada selalu terkait dengan masjid. Yang dimaksudkan dengan di sini adalah lelaki. Okay. Sebab wanita, dia solat dia dekat rumah. Maka apabila ada seseorang yang dia ini hati dia ta'alluq kepada masjid, maka dia termasuk orang yang akan mendapat naungan arsy Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Yang Yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia berjumpa dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jumpa sahabat dia tu, dia cinta sahabat dia tu kerana Allah, dan dia jumpa sahabat dia tu kerana Allah. Maksudnya dia jumpa bukan untuk urusan keduniaan, dia jumpa tu bukan untuk urusan bisnes, tetapi dia jumpa untuk saling mengingatkan tentang hari akhirat, untuk mengingatkan tentang amal. Maka dia berjumpa dan berpisah dia itu akan mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima adalah orang lelaki. Ada seorang lelaki yang dia diajak berzina oleh seorang wanita, yang wanita itu mempunyai kedudukan yang tinggi, lagi cantik. Lalu ia berkata, inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, ada seorang lelaki yang ketika dia diajak berzina oleh wanita yang ada kedudukan dari segi pangkat, dan dia termasuk wanita yang cantik, kemudian lelaki itu mengatakan, inni sesungguhnya aku akhafullah, aku betul-betul takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang keenam. Faham? Yang ketujuh, seseorang yang dia ini berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sepi, kemudian dia menitiskan air matanya. Sebab apa orang boleh menitiskan air mata? Sebab apa? Sebab sedih, betul? Kenapa seseorang tu dia zikir, kemudian dia boleh sedih? Sebab dia tahu, dia ceritakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala kekurangan diri dia dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang ketujuh adalah orang yang dia selalu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sepi, maksudnya hanya Allah dan dia sahaja. Bilakah waktu sepi? Waktu sepi ni adalah waktu yang mana hati-hati manusia ni ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itulah dia bangun dan berzikir, berdoa, meminta kepada Allah, kemudian dia menitiskan air mata. Dan apalagi sekarang yang nombor 7 ni, dan kita berada di akhir Ramadan. Idhum minanna, fasa yang ketiga. Hari kebebasan daripada api neraka. Maka kita gunakan malam-malam 10 akhir malam kita ini untuk cari malam Lailatul Qadar. Sangat besarnya malam Lailatul Qadar ni, Nabi SAW di akhir bulan Ramadan ini beliau tinggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Beliau buat apa? Beliau iktikaf di dalam masjid beliau, Masjid Nabawi. Akhir Ramadan, 10 Ramadan, beliau iktikaf. Beliau tinggalkan, beliau cari. Beliau cari apa? Malam yang mulia itu, iaitu malam Lailatul Qadar.
Maka kita gunakan malam-malam 10 akhir malam kita ni untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Nak pasang lasih, pasang siang. Nak buat kuih, buatlah siang. Malam kita buat untuk cari akhirat kita. Boleh? Nanti malam malam ni kita datang ramai-ramai dan kita hidupkan. Jangan malam ni malam 22 Ustaz, malam 23 lah. Gunakan seluruh malam yang terakhir ini untuk mencari malam Lailatul Qadar. Boleh? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali mutahimi ya rabbi bi mustafa ballir maqasidana اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الخلال يا ربنا اعترفنا أننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.